Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih kecek tentang masalah wahyu. Jadi mengikut kajian ulama iaitu wahyu ni, sebagaimana Tuhan sebut, wa ma kana lil basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula. Tidak ada bagi manusia saat itu bahawa ia bertutur kata dengan Allah Ta'ala illa yakuna wahyan, melainkan bahawa adalah perhubungan atau bertutur kata dengan Tuhan saat ini jadi wahyu, au min wara'i hijab, atau di belakang hijab, au yursila rasula, atau Tuhan utuskan rasul iaitu malaikat lah. Jadi mengikut kajian tentang masalah wahyu, ternyata tidak seperti apa yang berkata dengannya oleh mustasyriqin atau orientalis, orang-orang yang mengaji untuk nak meruntuhkan agama al-Islam. Dia kata wahyu itu bukan wahyu, tapi wahyu itu ialah ilham dan khayal dan sihir, macam-macam lah. Jadi ulama mengkajilah bahawa kalau khayal tak takut dan tak jadi pucat, tu maknanya kerana apakah Allah Ta'ala campur perasaan gerun sehingga Nabi tu bila klik daripada Gua Hira terus kata zammiluni suruh selimut ke. Jadi dalam keadaan takut Nabi, dan Nabi tu heran gapo bila ni kale heran. Jadi berasa takut. Sedangkan Allah Ta'ala kasih, muka 39 ni kasih kepada Rasul sekira jika Allah menghendaki, nasya Allah Ta'ala menghilangkan daripadanya perasaan takut dan gerun itu. Tuhan kasih kepada Nabi, tapi kalau Tuhan nak hilang perasaan takut saat ini boleh, tapi tidak. Sebab apakah? Dan kerana apakah pula Rasulullah takut? Bahawa kemungkinan datang apa yang dikatakan wahyu itu dari jin. Jadi Nabi itu sendiri itu takut ke benda yang turun pada Nabi itu bukan daripada malaikat. Takut bimbang-bimbang, takut kena jin ke. Padahal Rasulullah tidak yakin dengan sepenuhnya pada permulaannya bahawa seorang yang telah ia melihat itu adalah malaikat. Ia pun tak yakin juga ketika mula-mula jumpa saatnya. Lepas tu pula soalannya, kerana apakah terputus wahyu tu lama sangat, sehingga membawa pada Rasulullah berasa kehilangan dan selalu pergi khalwah. Khalwahan itu kita pergi khalwah tu supaya diulangi nak mari semula saat ni ke. Itu tu sebenarnya kejadian itu tersebut adalah menjadi hikmah kepada mereka yang akan datang supaya menolak sesetengah manusia yang cuba membawa pahaman yang salah mengenai wahyu. Itu semua ni Tuhan tahu bahawa akan jadi satu harinya, boleh jadi satu hari itu orang akan mari buat kajian tentang wahyu. Sebab tu Tuhan buat jadi wahyu saat itu Nabi yang berasa takut,
Dan tok sewi orang syok. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu saat ini taruh keraguan dalam hati, rasa syok, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka hendaklah kamu datangkan satu surah min mithlihi seumpamanya. Sebab tu kalau kita tengok situ tu maknanya kalau kita tengok Nabi SAW tak boleh jadi mula lagi kata nak khoya lah. Kerana apa? Kerana ada gerun takut. Lepas tu pula Nabi boleh royak sosok. Boleh royak sosok. Sebab itulah kita yakin bahawa apa hak turun kepada Nabi SAW itu adalah wahyu. Sesungguhnya Muhammad alaihi salam, Nabi kita terkejut di Gua Hira semasa berkhulwah. Ketika Nabi khulwah saat itu, Nabi takut terkejut dengan Jibril yang mana Rasulullah melihat dengan matanya. Pada ketika Jibril berkata kepadanya, Iqra, baca olehmu. Dan Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tidak pandai baca. Jadi Nabi saat itu, Nabi Jibril mari royak, mari kata Iqra. Faham bunyi suara, lepas tu nampak rupa pula, mari peluk pula. Semua itu tanda menunjuk bahawa memang tidak mungkin bahawa Nabi itu khayal, bukan mimpi, bukan. Benda hak malmus, benda hak boleh sampat, dan benda perkara hak berlaku saat itu perkara hak yang Nabi nampak dengan mata kepala Nabi SAW. Lah tu. Dan bukan hadithun nafsi. Hadithun nafsi iaitu duk keceklah hati, bukan dak. Bukan itu adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril memeluk Rasulullah, peluk Nabi kan, peluk kemah. Kama dia melepaskan. Bila peluk Nabi lepas 3 kali. Tiap-tiap kali itu berkata, ia baca oleh Iqra. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak pandai baca. Sebenarnya ini adalah supaya meyakinkan bahawa wahyu itu bukan khayalan. Hak ni orang panggil Tuhan nak kita yakin bahawa wahyu itu bukan khayalan dak, tetapi ia adalah perkara yang mendatangkannya oleh Allah melalui malaikat. Sebenarnya wahyu itu ialah bukan khayal dak. Sebab tu ia ada sebut hak orang panggil wahyu turun hak direct, tak ada melalui malaikat dah. Kasal salatil jaras, dia bunyi suara loceng. Maka Nabi pun terima lah tu. Nak ayat kata benda tu bukan khayal adalah, bukan khayal supaya dengan mustasyrikin duk khayal duk kata tu dak. Di sini ternyata bahawa Rasulullah SAW tidak pernah ingin sedikit pun hendak menjadi satu hari sebagai Rasul. Hak ni makna kata tak ada besok orang panggil dalam hidup Nabi itu Nabi nak jadi Rasul, tak ada. Tu. Atau Nabi. Dan bukannya wahyu itu suatu yang menyempurnakan apa yang telah berfikir. Bukan wahyu tu makna kata benda hak mari tambah daripada benda hak dia duk fikir tu, tak. Bukan. Tetapi wahyu tiba-tiba, kedatangan wahyu yang tidak pernah nampak, tak pernah biasa, dan tidak tergambar di hati dengan ketidaksengkaan, dengan tidak seka, dan tidak syak bahawa wahyu itu bukan renungan. Wahyu itu pula bukan renungan, bukan benda hak kita duk renung, duk fikir lama, yang melalui berfikir padanya. Karena dia berubah sedikit demi sedikit hingga terjadi pada dirinya dengan ansur-ansur satu pegangan akidah dan sebuah kitab. Bukanlah tu Nabi duk mikir lama-lama hak itu jadi sebuah kitab Quran, bukan. Atau jadi satu idea cara mikir nak orang pegalah tu, bukan. Oyak atau duk mikir lama, oyak atau nak Tuhan buat langit bumi, Tuhan buat langit bumi untuk
Fikir-fikir lagi tu baik alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan. Fikir-fikir lagi Ar-Rahman Rahim, segala puji apa Tuhan Maha Pemurah Maha Pengasih. Maliki yaumiddin, hari balas Tuhan yang milik hari balas kiamat. Iyyaka na'budu, fikir-fikir lagi akan akal kami semua. Nak jadi ke benda lah tu. Dan sepengah ustaz ada royak dulu lah panggil, kalau orang ni duk kecek, orang hak duk kerja dia nya duk buat rumah dia kecek hak rumah dia dah. Kalau orang duk apa ni nego kecek hak nego ya. Kalau orang hak nak duk masak kecek hak masak lah. Orang motong hak motong kata dia kecek hak dia ya. Tapi kecek hak langit bumi ni ke. Kecek hak langit bumi, lepas tu kecek semua. Kecek habis. Lah Nabi bijak tahu mana. Nah, kalau bukan dengan tolong nak boleh komun tu mana? Hak dalam syurga komun mana? Lepas tu ayat pula tu tak jadi pelik orang panggil. Nah, ayat tu syurga lah tu kan. Nah, jadi tak ada jadi pelik dak. Boleh percaya benda tu. Dan apa ni? Nabi SAW royak semua hal itu, iaitu benda hak orang panggil timur, boleh diterima. Lepas tu pula benda hak Nabi kecek sana itu, benda sakut lauk sakut pauk dengan langit bumi, tentu kena tuai hak juga kecek mesti Tuhan lah. Tak kau bukan Tuhan nak kecek hal langit. Tak kau dia nak disuruh supaya kata Tuhan ta ya Yohanes, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Misalnya, jadi bolehkah nak pergi kecek benda tu suruh sembah Tuhan? Pia nak suruh sembah Tuhan menjadikan langit. Nak tubik lapar tu kan. Nak tubik lapar tu. Nak pergi tank prayuk tubik lah tu kalau Nabi boleh ke? Sebab tu tak boleh hadi Nabi ke. Dia kena Tuhan gogok nak suruh sembah dia. Lepas tu orang bakik ke panggil. Bakik tidak bakik. Kalau bahasa Malaysia panggil ukir. Sebab mak pak kita tak bakik ke. Mak pak mung tak ingat nak mek belakang gitu tu. Mung ni kalau aku tak saya macam hidung mati lah mung. Misal jadi pakai tak ingat aku mek lah wipek wi makan wi gapo tu kok nung tu tak ada apa limung tu dia ngepek tu dah Tuhan pun tak ingat ke aku menjadikan langit, aku menjadikan bumi misal. Lepas tu tak ingat ke seolah kata tengoklah afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kalau orang Arab suruh tengok unta munduk naik unta, tengok unta lah. Jadi benda-benda macam ni orang panggil seolah tu Tuhan duk pakai tengok langit bumi semua nak Tuhan buat belakang sembalah aku. Tuhan kata gitu ke. Ni nunjuk bahawa memang dia nak pergi kecek lah tu. Tak boleh jadi mula lagi. Kena Tuhan lah boleh kecek lah tu. Kemudian ia menyeru manusia, bolehkah Nabi nak khoyar lepas tu jadi satu pegang ni, lepas tu hajak orang suruh pegang sepatu supaya mengikutnya pada sekalian perkataannya. Kemudian perkara itu berlaku dalam diri seorang seperti ilham atau hadithun nab. Benda tu boleh ke tak nak berlaku melalui orang hak duk kecek lah hati, duk kecek lama-lama tu boleh satu benda. Orang dah buat wicai ni bukan mudah nak boleh sosah. Buat wicai sosah. Lepas ni royak dah. Sepengah Nabi royak orang mengandung misal. Mana boleh. Lepas tu pula royak halau. Kecek halangi, kecek bumi, kecek bulan, kecek bintang, kecek matahari. Bolehkah benda tu? Nak fikir lama-lama? Kecek wasyamsu tajri, tahu mana kata matahari itu tajri li mustaqarr laha, dia saat itu beredar di satu tempat saja ditetapkan. Wasyamsu tajri li mustaqarr laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim
la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Boleh kan nak kecek lah tu, nak kecek royak gitu dengan sebab fikir lama tu baik fikir dia tu. Ai nak boleh cari komun kata memang matahari bulan saat ni tu jadi sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tu. Oi, bukan mudah. Dah lah ini ulama. Nah, nak wiasat ngati 1000 tahun. Nah, 1 tahun, 200 tahun baru temung satu-satu benda. Nah, ya Allah bukan. Nah, sebab itulah bukan hadisun nafs tak boleh. Duk fikir saja saat ni tak boleh. Tak boleh nak buat benda sebesar Quran saat ni tu. Mek komun lek mula-mula ni. Dan kita tengoklah Quran saat ni kata-kata la Quran memang hebat nah. Dan Quran ni bawa kita kecil aras. Waktu kita kena langit, kena bumi, kena Tuhan, kena tu, kena ni bukit, bukau semua dah video nak kecil lah tu. Dan lepas tu pula kata-kata tu memang Allah dah kita nak banding tak boleh. Alif Lam Mim. Tengok orang kafir Quraisy dulu bila sebut Alif Lam Mim tu pun bingung dah kata nak tak benar dah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi tak boleh nak bayangkan. Yang demikian itu menunjuk atas bahawa tidak sama di antara perkara yang terjadi sebab terlalu lama berfikir. Nah, benda ni nak ayat kata tidak sama dengan perkara di antara perkara hak sebab duk fikir lama tu boleh perasaan. Nah, lepas tu pula kita tak gerun takut semua tu tak boleh tak mari orang duk mikir saja tak takut. Kerana sekira jika berlaku kegerunan dan ketakutan bagi mereka lama fikir, nascaya kebanyakan ahli fikir takut. Kalau lah sebab duk mikir saat ni jadi takut, tentu nak wikrok semua jadi takut lebih. Tapi nak wikrok semua ni tak ada takut apa ni. Sebab itulah Nabi terima surah pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam keadaan takut saat ni, iaitu nak ayat kata memang wahyu saat ni tu bukan hadisun nafs, bukan benda duk fikir le otak. Tetapi mengikut kajian bahawa jauh perbezaan di antara perubahan dari yang tidak sengaja dan timbul perasaan takut dan gerung itu. Nah, tengok muka 398. Dan juga Rasulullah SAW dibangkit menjadi Rasul adalah bersifat dengan amanah. Jadi Nabi ini perfect, sempurna. Kita tak boleh nak kritik, nak cari tempat bocor, nak cari tamnik Nabi sikit tak boleh. Tak boleh hasung. Nak pergi cari kita kata nak bakit bohong. Nak bakit bohong Nabi tentang masalah Quran, tak boleh dah situ. Lepas tu pula kita mari nak tamnik, cari cara hidup Nabi, misal kata masa budak ya, nak cari masa budak ya, perawat ya saat ni kita nak korek. Ada ke orang royak Nabi biasa waktu ni? Ada sikit apa tak supaya kita ni malah nak royak tak akan royak lah buruk bi ada barang molek kau budak-budak lah nak demo tu namu ku duk menerak aku dah pecah tu ya. Sungguh apa kata budak tapi orang boleh kecek benda gitu kan. Tapi Nabi benda gitu tak kecek. Alah no kau ya duk ngaji kalau sia tu hingu tu be apa kaki. Lah ni barulah cuci bersih pensau-sau bersih sikit. Kau gitu gak lu dak kagak pak. Lah. Dan boleh cari tamni tak ada pada Nabi SAW. Sebab tu memang Nabi ni orang sempurna sungguh. Kerana demikian itu terjadi dengan jalan tidak sengaja seperti lapar, dahaga dan lainnya kata. Itulah perkara telah ittifaq ulama psikologi. Kalau lah orang panggil kalau takut ya supaya dengan lapar ke apa ya kena ada benda luar mari touch. Apa kita kok jalan je tak lipat pasir naik atas kaki kata tu misal. Kena ada benda hak luar lah mari wakwi takut sat ni. Lah tu. Wakwi benda luar wakwi pasal takut sat ni. Boleh dah. Sebab itulah dalam psikologi Citwitya saat ni tu seorang ni tidak akan berubah daripada satu kelakuan yang biasa kepada takut sebagainya, melainkan apabila berlaku sesuatu atas mereka itu.
Ya kena ada benda lah nak boleh ditakut kan ni. Dan ternyata demikian itu pada ketika Rasulullah SAW kembali dari Gua Hira. Karena apa? Nabi Khalid ini jumpa dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kerana kemungkinan disuruh membaca di Gua Hira itu adalah oleh segolongan dari jin. Nabi ni takut kata jin mari suruh duk baca sana ni. Karena sebenarnya Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah, Nabi tak sesungguhnya aku takut atas diriku dari jin. Tetapi Siti Khadijah menenangkan jiwanya bahawa tidak akan berlaku atasnya oleh mana-mana syaitan yang menyakiti. Karena Rasulullah SAW adalah dari orang yang berakhlak mulia dan terpuji. Nah, tak boleh jadi mula. Maka Nabi ni orang mulia. Nah, jin syaitan tidak cerak. Alah tu. Sedangkan Allah Ta'ala kuasa menenangkan jiwa Rasulullah. Sedangkan kalau Tuhan nak uwi, Nabi tak takut pun tak apa. Tapi kena Tuhan uwi ada perasaan takut. Kerana Tuhan nak uwi, nah, orang belakang ni boleh tahu bahawa apa yang turun kepada Nabi SAW itu bukan khayal dan bukan jin, tapi ia adalah wahyu pada Allah Subhanahu wa taala. Alah tu. Nah. Tengok muka 399. Sesungguhnya perkara yang telah berlaku pada masa Siti Khadijah radhiyallahu anha pergi kepada Waraqah bin Naufal. Kalau kita tengok Siti Khadijah saat itu selepas pada Nabi klik cerita kepada dia pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Dan Siti Khadijah menceritakan kepadanya apa yang berlaku pada Muhammad, pada Nabi kita. Padahal Waraqah bin Naufal dari seorang alim agama Nasrani dan Yahudi. Perkara itu adalah supaya meyakinkan kita bahawa itulah perkara yang sama yang telah berlaku pada Nabi-Nabi dulu. Nah, benda yang turun pada Nabi saat itu ialah benda yang sama yang turun pada Nabi-Nabi dulu. Nah, Nabi Siti Khadijah riwayat pada Waraqah bin Naufal saat itu kerana ia tahu ke wahyu bagaimana. Dan supaya Rasulullah dapat ketenangan dan hilang perasaan ketakutan dan gerungan itu. Adapun terputus wahyu daripada Rasulullah SAW lebih dari 6 bulan. Nah, adapun terputus wahyu. Wahyu saat itu putus pada Nabi, nebula selepas diturunkan wahyu di Gua Hira adalah mempunyai setinggi-tinggi hikmah. Tengok wahyu tu putus selama nebula itu ada hikmah. Kerana ia menyatakan bahawa tidak betul dakwaan bahawa semua perkara yang telah berlaku pada Rasulullah adalah dakwaan Rasulullah seperti diturunkan Quran adalah dari kerana lama Rasulullah berfikir, bukan. Tengok tu. Duk putus nebula kita tak kalulah. Takkan nak putus kalau nak ayat kata benda turun pada Nabi itu wahyu, bukan daripada khayal Nabi, bukan pada perbuatan Nabi. Kalau perbuatan Nabi nak tunggu apa nebula. Nah. Inilah orang panggil apa ni, kita cuba buat kaji. Nah, kerana apa? Kerana Nabi SAW ni ya orang panggil orang rasul ke orang sataranak Allah Taala tu. Kerana semua hak ni tu orang akan nak tahu dan orang nak tahu perawat, orang akan korek cakap Nabi ni. Nah, orang duk jadi nayuk jadi gapo tu pun orang korek bercakap dah. Nah, usul asal mari mana anak siapa. Dan pas ni jadi Nabi pula. Beribu tahun orang pakat duk kaji usul asal dia, titih baris. 1000 tahun pakat mari duk cari bocor, duk cari nak tamnik, nak kata gitu gini. Tapi tak ada. Itu bukti bahawa Nabi SAW adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki bahawa malaikat yang telah turun padanya, dan Tuhan nak supaya malaikat yang turun sana terhilang daripadanya beberapa lama. Jadi hilang pada Nabi supaya Rasulullah berpaling berfikir tentang kedatangan lain kali pula. Kemudian pikiran itu tertukar menjadi ketakutan. Nah, kerana kemungkinan Allah marah padanya selepas Allah Ta'ala memuliakannya dengan wahyu dan melantiknya menjadi Rasul. Alah tu. Kemudian Rasulullah SAW berfikir tiap-tiap kali sampai ke bukit berkhulwah di sana,
dengan menerjunkan diri dari bukit itu. Siapakah Nabi saat ni fikir nak tuju bukit bila lama tak turun ke? Hingga dapat melihat malaikat itu kembali kepadanya pada kali lain pula. Lepas tu nampak malaikat pula. Sedangkan rupa memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Nabi tengok Jibril itu penuh langit bumi besarnya, dan kembali perasaan ketakutan itu pula hingga kembalinya ke rumah. Lepas tu rasa takut pula. Turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran pada umat manusia. Lepas dah tulah bangkit, dah Jibril turun mari suruh. Dah ya ayyuhal mudaththir, suruh dakwah lah, suruh mula buat hijrah. Suruh mula buat hijrah lah. Lah tu. Inilah hakikat wahyu yang telah berlaku pada Rasulullah. Ini wahyu lah. Dan kita pula dapat kenyataan bahawa sekalian dakwaan bahawa apa yang diturunkan atas Muhammad itu seperti ilham, dan sebab-sebab kelamaan berfikir dan sebagainya adalah tidak betul. Tak betul lah. Atau koyak apa semua. Karena Rasulullah SAW pada ketika turun wahyu adalah gerun dan takut, dan terputus wahyu itu lebih pada 6 bulan. Lalu kita tengok angka 1 bawah ya. Angka 1 bawahan itu, ini adalah sebelum dibangkit baginda menjadi rasul. Adapun selepas baginda menjadi rasul, tengok bawah tu dah. Maka kebanyakan soalan-soalan yang ditanyanya dijawab selepas diturun wahyu. Nabi selepas jadi rasul saat itu, bila ada masalah, orang akan tanya. Orang akan tanya Nabi SAW. Terkadang Rasulullah menanti untuk dijawabkan soalan sampai 3 hari. Ada juga bila turun saat ni Nabi tak jawab lah, nanti tunggu sampai 3 hari dan 6 bulan. Ada juga pada hadithatul ifki, iaitu pada peristiwa tuduh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dituduh Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka jika Quran dari Rasul, kalau Quran pada Rasul, tentu ia usaha menyelesaikan masalah Siti Aisyah secepat mungkin. Kalau Nabi saat ni tu kan, kalau Nabi sendiri buat Quran, Nabi waktu baiklah udahlah ayat saat ni tu untuk nak melepaskan Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena mesti Nabi kena tahu. Bagaimana tidak isterinya dituduh, bini pula dituduh, ditunggu sampai 6 bulan. Sedangkan Rasulullah yakin dengan isterinya yang tersayang itu. Apakah faedah Rasulullah sampai lama? Ini menunjuk bahawa Quran dari Allah, dan bagaimana sekiranya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab daripada Quran pada Allah, kena tunggulah, bukan pada Tuhan, bukan Nabi, bukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah tu. Bahkan tengok ini. Bahkan ini belum lagi kita mengkaji tentang perkara yang telah disebut dalam Quran. Ni kita tak ada kecek lagi perkara tu oleh Quran kan, supaya kecek gapo banyak kecek oleh Quran itu. Langit, bumi, gapo semua saat itu banyak. Kecek dalam Quran saat ni. Sebab tu kalulah orang panggil, kita kaji. Jadi kalau tengok cara kaji saat ni, kita cari bucu mana nak tamlik tak boleh semua. Kita tengok pada syakhsiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok diri Nabi tak boleh nak tu juga. Kita tengok ala rupa Nabi patu juga. Kita tengok masa sebab Quran ni tercatat semua ke? Tu. Bahkan ini belum lagi kita belum mengkaji tentang perkara telah disebut dalam Quran. Ada kecek tentang masalah perkara disebut dalam Quran ada lagi. Tak ada kecek benda sebut dalam Quran lagi. Kerana tidak ada manusia semenjak wujudnya atas muka bumi ini bercakap tentang 7 lapis langit contohnya lah, dan 7 lapis bumi, dan angin dan bukit dan sebagainya. Di mana melengkapi kitab ini semua yang memerlukan oleh manusia dan berhajat padanya oleh manusia. Sekira Muhammad berfikir kemudian ia menjadikan satu buku, tentu tidak ada masa untuk berjalan ke seluruh rantau bumi ini. Kalaulah kita katakan Nabi buat sendiri, kan Nabi nak pergi jalan.
nak pergi dakwah lah hana dia fikir nak buat benda tu. Nah, secara lepas tu pula nak kacak halangi bumi halau kena pergi semua. Apa boleh royak. Pagi tu bukan semua ingat. Lepas tu pula nak bakar apa ratus tahun pula. Kita tetap apalah kacak halangi bumi, kacak bumi ni pun. Nah, tu payah saya kat dah. Supaya mencari maklumat sana. Sedangkan Muhammad pada ketika itu tidak menulis dan tidak membaca. Kalau kira pula Nabi kita tu tak pandai menulis, tak pandai baca. Nah, sesungguhnya berkekalan wahyu itu turun atas Rasulullah adalah menunjuk atas perkara akan datang ini. Nah, jadi orang panggil, wahyu turun atas Nabi itu ada orang panggil menunjuk di atas. Pertamanya perbezaan yang sangat jelas di antara wahyu dan hadis. Nah, hadis dengan wahyu tu dengan Quran tu beza banyak. Nah, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik beberapa orang penulis wahyu. Nabi letak leka atau orang jadi penulis wahyu. Tengok kedua penulis-penulis wahyu mengikut riwayat Ibnu Katsir ya 23 orang. Penulis wahyu itu mengikut riwayat Ibnu Katsir 23 orang, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau sebut di antara mereka Abban bin Sa'id bin As, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Mu'ad bin Jabal, Arqam bin Abil Arqam, Thabit bin Qais bin Syammas, Hanzalah bin Ar-Rabi', Khalid bin Sa'id bin As, Khalid bin Walid, Zubair bin Awam, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Akir bin Fuhairah, Abdullah bin Arqam, Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, Al-Ala bin Hadrami, Muhammad bin Muslamah bin Jurais, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Semua saat itu ada penulis-penulis wahyu saat itu, cacin jelas. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan hadis dalam peringatan sahabat. Nabi suruh tulis Quran, tapi hadis Nabi tak suruh tulis. Tak suruh tulis. Nah, biar kedok oleh peringatan sahabat lah. Bukan kerana hadis itu dari dirinya atau tidak ada hubungan dengan kenabian, tetapi kerana Quran diwahyukan kepada dengan lafaz dan huruf dari Allah Ta'ala. Sebab Quran itu turun sekali dengan huruf, lafaz huruf daripada Allah. Adapun hadis Rasulullah maka makna dia itu diwahyukan dari Allah, tetapi lafaznya dan susunan lafaz itu dari Rasulullah. Itu hadis. Tu. Yang dua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab mana-mana pertanyaan sahabat. Yang kedua Nabi tak jawab. Orang tanya sahabat, tanya terkadang untuk menjawabkannya sahabat-sahabat menanti beberapa lama masa. Ada sahabat tu nanti tunggu hingga diturunkan ayat Quran memberi jawapan mengenai pertanyaan itu. Dan Rasulullah SAW membaca ayat kepada mereka, dan terkadang Rasulullah melakukan satu perkara tetapi diturunkan Quran supaya memalingkannya. Ada juga Nabi dak buat benda ni, turun Quran buat lain. Ada juga. Yang tiganya adalah Nabi SAW al-ummi. Nabi ni tidak pandai menulis dan baca. Tidak pandai menulis tak ana, nak baca surat tak boleh. Ada pun hak Tuhan waktu turun Quran Nabi ingat Nabi bacalah, tapi nak baca surat dia tak boleh, nak baca di surat tak boleh. Dan ada juga ulama kata memang tak pandai apa, tapi Nabi tahulah. Nabi tak pandai nak nulis. Dan tidak mungkin seorang pun mengetahui hakikat sejarah seperti kisah Nabi Yusuf dan kisah Firaun melalui berfikir dan diberi dan mukasyafah pengetahuan dengan perkara gaib dengan jalan yakin. Sebab itulah tidak mungkin dalam sejarah nak pergi khoya tentang masalah sejarah Nabi Musa misal khoyalah kalau bukan Tuhan kak ni tak apa Tuhan ayat lalu. Inilah hikmah Rasulullah SAW ummi. Nabi tak ada baca, tak ada nulis. Firman Allah Ta'ala, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu sebuah kitab pun. Nabi ni tak biasa, tak tahu kata sebuah kitab tak ana
wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik. Nabi juga tak pandai menulis. Yang keempat, kepercayaan kaumnya terhadap Rasulullah dari 40 tahun sebelum wahyu. Serta masyhur dengan amanah dan sifat-sifat yang baik. Itu pula kita ambil kesimpulannya, maknanya Nabi ni orang bakal percaya belaka pada Nabi. Percaya siqah, amanah. Itu syakhsiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak mungkin dia kata nak dusta, nak bahu nak buat sendiri, tak boleh jadi pula. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fasal ladzina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dah. Itulah itu sifat-sifat Rasul dan Nabi alaihi wasallam kubra. Bira. Ada sebanyak lagi. Apalah. Itulah saja. Wallahu a'lam.